Terima kasih Puan Speaker. Sebelum itu boleh saya mengumumkan kehadiran Jakwa Bentong, Tok Batin dan pengurusi JKKOA daerah Bentong yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Puan Speaker. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Hobi Sandakan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kerajaan telah melaksanakan perancangan pembekalan elektrik Sabah melalui Pelan Pembangunan Perencanaan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Perancangan dan Pelaksanaan Pembekalan Elektrik dan Tarif (JPEG) Sabah. Jawatankuasa ini dianggotai oleh Kementerian Agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah yang berkaitan serta syarikat utiliti iaitu Sabah Electricity Sdn Bhd. Pelan Pembangunan Perencanaan ini menetapkan perancangan perencanaan untuk negeri Sabah bagi tempoh jangka pendek, sederhana dan panjang dengan mengambil kira penilaian unjuran permintaan opsiun teknologi perencanaan, kecukupan bahan api dan kos pembekalan yang paling optimum. Walau bagaimanapun, dengan mengambil kira penyerahan kuasa kawasan pembekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah yang akan bermula pada bulan Januari 2024. Kerajaan Persekutuan bersama-sama Kerajaan Negeri Sabah dalam mesyuarat JPEG Sabah Bilangan 1 tahun 2023 pada 12 hari bulan Jun 2023 telah menetapkan perancangan pembekalan elektrik bagi tahun 2023 sehingga 2027 sahaja. Pada masa kini, negeri Sabah mengalami bencana elektrik yang tidak seimbang antara pantai barat dan pantai timur Sabah dengan kadar recharge margin sebanyak 100%. Terus itu, bagi memastikan kadar recharge margin berada pada kadar optimum iaitu 30%. Kerajaan Persekutuan bersama-sama Kerajaan Negeri Sabah akan meneliti opsiun perencanaan seperti berikut. Pertama, penggunaan interim set generator SESP 100 MW selama 6 bulan. Kedua, melaksanakan semula rental set 100 MW di kawasan pantai barat Sabah. Ketiga, mempercepatkan penggunaan bateri energy storage system BESS 200 MW pada tahun 2024 dan dilaksanakan oleh SESP. Dan keempat, melanjutkan operasi stesen jana kuasa sedia ada berdasarkan keperluan semasa. Opsiun tersebut akan diteliti dengan lebih lanjut oleh Suruhanjaya Tenaga ST bersama-sama Energy Commission of Sabah (ECOS) dan Sabah Electricity Sdn Bhd (SESP) sebelum diangkat untuk pertimbangkan kerajaan dalam masa terdekat. Selain itu, bagi perancangan jangka masa panjang khususnya di kawasan pantai timur Sabah, pihak kerajaan bersama-sama SESP sedang melaksanakan beberapa projek menaik taraf infrastruktur sistem pembekalan elektrik seperti berikut. Pertama, menaik taraf pecawan masuk utama PMU, tem road kepada 275 kV dan stesen switch utama SSU, tem road kepada 132/33/11 kV. Kedua, pembinaan sistem talian 33 kV di daerah Lahad Datu melalui pembinaan pencawan pembahagian utama PPU 33/11 kV. First Pump City Center. Ketiga, pemasangan distribution automation TA dengan enjin 11 kV bagi memastikan punca kerosakan dapat dikesan lebih awal, diasingkan dan seterusnya mempercepatkan proses pemulihan bekalan elektrik. Keempat, pemasangan stabilizer 11 kV dengan enjin bagi mengurangkan liputan pengguna terlibat dengan gangguan bekalan elektrik. Kelima, pembinaan
3 feeder 11 kV Paharu daripada PMU Warisan 132/33/11 kV. Keenam, pembinaan PPU 33/11 kV Pantas Seri Petana. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah melalui mesyuarat CPEC Sabah memberi jaminan bahawa akan terus menggunakan sumber bahan api yang lebih mampan dan mesra alam bagi pencanaan elektrik di Sabah. Perkara ini dapat dilihat melalui campuran bahan api pencanaan elektrik di Sabah yang telah dibentangkan dalam mesyuarat CPEC Sabah bilangan 1 tahun 2023 yang mana hampir 70% pencanaan elektrik di Sabah menggunakan sumber bahan api gas diikuti dengan sumber pencanaan melalui diesel MFO sebanyak 11%, hidro sebanyak 9%, solar berskala besar LSS sebanyak 7%, dan biogesim atau biogas sebanyak 2%. Kerajaan sentiasa komited untuk membantu meningkatkan pencanaan pembekalan elektrik di Sabah, khususnya di kawasan pantai timur Sabah. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sandakan. Terima kasih Puan Speaker. Soalan tambahan saya adalah mengapa tarif galakan ataupun feed-in tarif tidak lagi terdapat di Sabah sedangkan kami menghadapi kekurangan penjanaan bekalan tenaga elektrik yang sangat serius. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih yang berhormat. Program feed-in tarif yang diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan telah dilaksanakan di seluruh Semenanjung, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Melalui hasil kutipan 1.6% daripada bil elektrik semua pengguna untuk melebihi 300 kWh setiap bulan. Kutipan ini akan dimasukkan ke dalam kumpulan wang tenaga pulih baharu KWTPP bagi membolehkan pelaksanaan mekanisme feed ini. Walau bagaimanapun, program feed tidak lagi ditawarkan di Sabah kerana kuasa perancangan pembangunan dan pembekalan tenaga elektrik akan diambil sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sabah pada Januari 2024. Manakala bagi projek feed setia ada akan diteruskan sehingga perjanjian pembelian kuasa TPP Renewable Energy Power Purchase Agreement REPA tamat. Sekian, terima kasih. Kuala Nerus. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Memandangkan Arang Batu masih lagi menjadi sumber pembiayaan tenaga elektrik yang utamalah negara pada masa ini. Tetapi sekarang ini kosnya semakin meningkat dan juga ia tidak mesra alam sekitar. Soalan saya, apakah pelan khusus kerajaan berhubung isu penstrukturan sumber penjanaan tenaga elektrik di masa hadapan? Sejauh manakah penggunaan seperti gas asli je cair telah membantu peralihan Malaysia ke arah tenaga bersih sehingga menggantikan karbon rendah seperti hidrogen dapat diakses secara meluas? Kedua, adakah kerajaan juga telah meneliti cadangan menambah bilangan loji jana kuasa turbin gas sekitar padu? Ini tu Pertua soal Sabah, takkan kesalahan pula. Lain ditanya, lain yang di... Soalan nombor 2 berkaitan Arang Batu, Muhammad. Ringkaskan soalan. Adakah untuk mengalih daripada Arang Batu ni, adakah juga kerajaan bercadang untuk menambah bilangan loji combined cycle gas turbine dengan izin CCGT sebagai langkah peralihan kepada tenaga hijau? Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Ini soalan sudah lagi dari itu asal. Ya, berhormat. Orang Sabah mau tanya soal elektrik Sabah. Jawapan Boleh. secara bertulis. Sekian, terima kasih Tuan Yang Tapi Dipertua. dia berkaitan dengan penggunaan Arang Batu. Soalan nombor 2B. Soalan Nombor 2B itu terkeluar. Arang Batu. Yang Berhormat Kuala Itu kena Nerus. ingat. Nombor 2B. 3B Arang Batu. Itu saya sebut Arang Batu. Saya bagi sempurna. Terima kasih Datuk Speaker. Saya yang bising, speaker bagi sempurna pula. Sabah. Terima kasih untuk bagi ruang
Soalan saya bila mendengar jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, sebenarnya saya tidak puas hati dengan apa rancangan-rancangan yang dilakukan, sama ada menggunakan batu arang, sama ada menggunakan solar, sama ada kena kita di Sabah. Saya setuju dengan sendakan. Very critical dengan izin. Cukup membimbangkan kita, bukan setakat hospital tidak ada elektrik. Ya, airport pun tidak ada elektrik, jangan cerita pasal sekolah. They must be very comprehensive dengan izin, plan dalam jangka masa bukan hanya pendek, panjang. Peralihan pengambilan daripada TNB kepada SCSB tidak boleh menjamin bahawa kita boleh mengatasi masalah dia. Kena saya sedar apakah langkah-langkah yang akan diambil, khususnya subsidi. Hari ini kerajaan menampung subsidi 2 bilion lebih. Ya? Ringkaskan soalan. Soalan dia, reserve kita, ya, mana ditingkatkan. Semalam reserve dia 0. Last week 4 megawatt. Di Pinampang, di Kota Kinabalu, dekat. Ration. Satu kampung ration every week. Jadi saya nak bertanya, peralihan pihak kerajaan bila nak menyerahkan langkah untuk memberikan kepada kerajaan negeri Sabah tentang peralihan ini, adakah subsidi 2 bilion ini akan diteruskan oleh kerajaan pusat untuk membolehkan supaya SCSB akan diurus takbir, ya, oleh Yang Berhormat Tuaran, saya ingat pengurusi dia. Bukan senang. Adakah pihak kerajaan memastikan bukan setakat Ulu Padas ni dah 2013 additional kind of supply, sampai sekarang tidak ada. Satu bab subsidi, satu bab untuk memastikan grid yang ada, west grid dan east grid connected. It's not connected. Ada lebihan sikit di pantai barat, di pantai timur tidak ada. Tapi sikit je pantai barat. Pelabur pun tak boleh datang ni. Okey, terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Itu prihatin, ini hal yang sudah ditipukan. Banyak terima kasih. Saya tidak mau sama-sama, saya mau berbincang sama, saya mengkaji semula sama saya punya kementerian. Yang berdasarkan perancangan masyarakat CPEC Sabah bilangan 1 tahun 2023 pada 12 hari bulan Jun 2023, loji jana kuasa kita patuh kapasiti penjanaan sebanyak 100 megawatt akan dilaksanakan di kawasan pantai barat Sabah di jangka pada tahun 2026. Selain itu, pembangunan projek hidroelektrik secara run of river di Sungai Padas dan Sungai Malingan dengan kapasiti 170 megawatt juga akan dilaksanakan di Sabah dan jangka akan siap pada tahun 2027. Dan saya subsidi satu, connectivity West and East Coast. Adakah connectivity di antara grid West Coast dan East Coast? Yang kedua, subsidi. Nanti saya berbincang lagi, Tuan. Yang Berhormat. Boleh saya tanya lagi itu Bertua? Boleh. Saya berbincang sama saya Tak punya boleh. kementerian. Ataupun saya bagi jawapan, boleh? Tak boleh. Jawab tak tulis, boleh. jawab mak, jawab tulis. Cakap bahasa Melayu pun tak faham. Soalan tak faham, jawapan tak faham. Lepas itu saya teruskan sini. Boleh terangkan di sini lagi. Kerajaan Persekutuan akan kerajaan negeri Sabah melalui mesyuarat CPEC Sabah tersebut juga serta meliti opsi pembangunan solar berskala besar dan bateri energi storage system pada tahun 2025 tahun 2026 di kawasan pantai timur Sabah. Walau bagaimanapun tengah mengambil kira penyerahan kuasa pembekalan elektrik kepada kerajaan negeri Sabah mulai 3 hari bulan Januari 2024. Perancangan pembekalan elektrik bagi negeri Sabah akan ditentukan oleh kerajaan negeri Sabah. Sekian, terima kasih. Satu lah untuk Bertua, tolong saya. Untuk soalan keempat, Yang Berhormat Jangan Jeli marah-marah, Tuan tidak Ketua. hadir kerana ada urusan di kawasan. Bagi soalan kelima, Yang Berhormat